hijrah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan manifestasi kepada pertembungan di antara hak dan batil. Kajilah Al-Quran, terutama surah-surah Makkiyah. Kita dapat melihat pertembungan peringkat maksimal, bukan sekadar tuduhan-tuduhan palsu. Sihrun mubin, ahli sihir Muhammad ini, kahin, dukun, muallamun majnun, seorang pelajar yang gila. Ini Quran, Allah beritahu. Bukan sekadar itu, tetapi mereka mencabar Rasulullah dengan cabaran-cabaran yang amat gerun kalau kita baca. Bukan sekadar cabaran mengadukan kebun-kebun anggur dan kurma, au takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjiral anhara khilalaha tafjira. Silalah wahai Muhammad, kata Abu Jahal, sediakan untuk kami, engkau itu ada kebun anggur dan kebun kurma. Dan kami lihat dalam kebun kurma dan anggur itu, fatufajjira laha tafjira, adanya sistem pengairan. Dalam kebun kurma tu, dalam kebun anggur ni ada sistem piping system, sprinkler. Abu Jahal nak macam tu. Khilal makna celah-celah. Di celah-celah pokok kurma, pokok anggur, adanya sprinkler ini. Ini dalam surah Al-Isra. Aw yakuna laka baitum min zukhrufin, atau engkau mempunyai rumah yang cantik. Engkau tumpang Abu Talib aja, engkau tak ada apa. Kami nak tengok baitum min zukhrufin, engkau mempunyai rumah, kita kata rumah banglo lah, senang, rumah yang cantik. Au tusqitas samaa kama za'amta alaina kisaf au tarqa fis sama walan lirqika hatta tunazzila alaina kitaban naqra. Allahu akbar. Atau engkau wahai Muhammad potong langit tu berkeping-keping, suruh Nabi potong langit tu berkeping-keping, kemudian timpa atas kepala kami. Kama za'amta alaina, seperti yang engkau dakwa kepada kami. Au tarqa fis sama, atau engkau mempunyai tangga yang engkau boleh panjat langit, dan kami takkan percaya engkau dah panjat langit itu hatta sehinggalah tunazzila alaina kitaban naqra, sehinggalah engkau membawa kepada kami sebuah kitab yang kami boleh baca. Ini cabaran Nabi dalam nak mengajak manusia kepada Islam, dan itulah cabaran yang berjalan sampai kiamat. Sekarang ni tengoklah dalam YouTube, TikTok, ada suara aja. Ada tu satu tu suara, katanya orang Terengganu ke Kelantan. Suara aja
gambar tak ada, suara tu hina Islam. Lepas tu dia kata, wahai Tuhan Allah, turunkanlah peti tembak aku. Sikit punya Melayu tuan-tuan perangai. Cabaran itu berlaku. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kemuncak kepada tentangan-tentangan ini. Bagaimana fikrah madiyah, fikrah kebendaan yang ada pada Abu Jahal, ingin melihat Nabi empunya kebun anggur, kebun kurma, dengan tidak melihat kebenaran Islam, meletakkan habuan dunia melebihi segala-gala. Kemuncaknya ialah suratul Anfal ayat 30. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ini kemuncaknya. Hasil mesyuarat mereka di Darun Nadwah. Kalau pintu-pintu Masjidil Haram, pintu tu dinamakan Babun Nadwah. Kalau kita panjat Bukit Marwah sampai Bukit Marwah, sebelah kiri, dalam 200 meter sebelah kiri, nanti kita jumpa pintu Babun Nadwah. Situlah dulu kelab tapak parlimen Abu Jahal ketika mereka bersidang untuk menentang Islam. Kemuncaknya itulah bunuh Rasulullah. Apa salah Nabi yang mereka mesyuarat nak bunuh Nabi? Mereka kenal Nabi dengan Al-Amin. Mereka pilih Nabi sebagai orang yang meletakkan Hajar Aswad di penjurunya ketika mereka hampir berperang, ketika berebut nak letak Hajar Aswad, ketika roboh Kaabah, banjir di Makkah. Siapa yang mereka lantik? Rasulullah. Orang yang amanah. Ni dia Muhammad, orang yang benar. Tapi Allah dedah kemuncaknya bunuh Nabi. Kenapa? Kerana mereka tidak sanggup meninggalkan sistem jahiliyah. Mereka tidak sanggup bertuhankan Allah yang satu. Mereka tidak sanggup berkiblatkan, berqurankan Quran yang satu, Nabi yang satu. Bukan mereka tidak kenal Rasulullah, tetapi itulah kemuncaknya apabila mereka merasakan kalau ikut Islam habis kita, nafsu tak boleh dilayan. Ini yang berlaku. 16 Julai lepas, pesta Bon Odori di Kompleks Sukan Shah Alam yang telah dinasihatkan sebelumnya oleh Datuk Idris, menteri kita, oleh Jakib, oleh Mufti Pulau Pinang, jangan datang, jangan hadir pesta Bon Odori 16 Julai lepas. Yang hadir 35,000 orang. Tak dengar cakap ulama, persetankan ulama. Suka hati kami lah, atas nama budaya macam-macam lah alasan. Ini golongan penunggang-penunggang agama mahu meruntuhkan kebudayaan dalam bumi Malaysia. Tuduh ke situ pula. Kita bercakap lakum dinukum waliyadin. Kita bercakap man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, dia masuk dalam kaum itu. Rasulullah pesan. Nah, tak ada peduli. 35,000 pergi masuk Melayu atas nama budaya. Apa nak sibuk-sibuk, suka hati kami lah. Ini tuan-tuan, Rasul sudah tidak ada, tetapi ulama ditempelak. Allahu Akbar. Baginda Rasul
sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada kemuncak bunuh Nabi. Kita sekarang tak ada nak bunuh-bunuh, tapi kita bunuh institusi para ulama, kita bunuh nasihat para ulama, kita bunuh apa yang disebut benda baik, kita tak mau dengar, kita rasa kita betul. Ulama ni semua tak ada kerja, penunggang-penunggang agama. Astagfirullah.